Tan Sri, si komen berhubung dengan surat Kuli baru-baru ini yang mahukan Speaker Dewan Rakyat membenarkan usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dan hari ini juga sumber maklumkan UMNO telah pun berpecah kepada dua kamp, di mana satu kamp telah menyokong. Sumber mana itu? Ada sumber terdekat. Kita mahu kesahan UMNO berpecah kepada 22,000 cawangan seluruh negara. Kita berpecah kepada dua kamp. Satu kamp menyokong Kuli untuk mencalonkan sebagai Perdana Menteri. Adakah surat tersebut ada kaitan dengan mana ini? itu? Ha? Daripada mana? Saya, Yang bertanya itu. Esro Awani. Esro Awad ni. Suka je Esro Awad tanya soalan-soalan macam tu. Pemerintah Tan Sri. I'm not here to respond to any speculation. I can just give facts yang within my knowledge. Ya. Pertama, Tun Razali mempunyai hak sebagai seorang ahli parlimen untuk memukakan apa-apa saja usul. Pada masa yang sama, Speaker Dewan Rakyat juga mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas beliau berasaskan kepada peraturan-peraturan yang sedia ada. Sebagai seorang ahli parlimen yang agak lama macam saya sudah faham benar dan saya tak akan tanya sesuatu yang saya dah tahu jawapan dia. Okey. Soalan kedua, Tan Sri, kan yang ada menyokong Kuli untuk mencalonkan sebagai Perdana Menteri. Itu saya boleh tanya di luar di mana-mana lah. Soalan tu soalan spekulatif yang saya tak perlu berikan respons. Jadi Prorok akan dibawa sebagai idea BN kepada yang di-Pertuan Agong ke? Tidak berbangkit sama sekali. Profesor Syed Salim Faruqi argued back saying that Article 43(4) overrides standing order of parliament when it comes to no confidence votes. So what's your take on it as a veteran MP? Well, it's up to those lawyers and constitutional experts to give their views. As you know, between lawyers, they have different opinion. So, and they are entitled to their opinion. Tan Sri, apa syarat-syarat UMNO kepada PN seperti yang dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan? UMNO Mesyuarat Biro Politik yang telah memutuskan hanya Setiausaha Agong UMNO mempunyai otoriti untuk membuat ulasan tentang perkara-perkara seperti itu. Tapi dah ada kapasiti Barisan Nasional, ada letak apa-apa syarat? Di peringkat Barisan Nasional belum mengadakan apa-apa mesyuarat, jadi tidak ada apa-apa maklumat baru. Bila agaknya dijangka mesyuarat itu, Tan Sri? Ya, Bila agaknya dijangka mesyuarat peringkat DN? DN tak dapat menjangkakan sebab belum ada apa-apa arahan. Tan Sri, dalam kenyataan Facebook semalam, Tan Sri ada memaklumkan bahawa tidak salah untuk UMNO bersatu dalam PAS kembali ke drawing board. Selain memaklumkan bahawa politik negara perlu distabilkan, boleh Tan Sri jelaskan lebih lanjut mengenai itu? Seperti mana yang kita maklum, posting saya itu dalam akaun peribadi saya, jadi saya juga catatkan di situ saya bersuara sebagai ahli parlimen Keterek. Ya, saya kena bezakan. Dan sebagai ahli parlimen, seorang ahli parlimen, saya berpandangan sangatlah penting semua pihak memberikan perhatian kepada membela rakyat. Saya merasakan terlalu banyak daripada kita sibuk memikirkan soal kepada siapa nak beri jawatan, kepada siapa patut ada kuasa dan sebagainya. Kurang sekali kita duduk membincangkan agenda yang dihadapi oleh orang Melayu, agenda yang dihadapi oleh orang miskin, agenda yang dihadapi oleh rakyat Malaysia, agenda yang dihadapi tentang masalah COVID, kesusahan rakyat dan sebagainya. Sebagai ahli parlimen, saya merasakan tidak ada balance di antara people jockeying for position dengan tumpuan kita kepada masalah-masalah rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, apa pun orang kata, saya tahu saya ditegur, dikritik oleh setengah pihak, kata saya ni condong ke sana, condong ke sini. Tapi sebagai ahli parlimen dan juga sebagai seorang ketua UMNO bahagian yang juga adalah orang grassroots, saya berpendirian bahawasanya usaha mesti dibuat ke arah penyatuan, bukan perpecahan. Kita ada kerajaan sedang menjalankan tugas yang sangat penting pada saat yang kritikal dan sebagainya. Tak puas hati akan datang sepanjang masa, tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh ataupun itu kita melakukan sesuatu yang menyebabkan rakyat makin susah. Pasaran saham makin merudum, uncertainty makin meningkat, pelabur makin tak datang. I don't think we are doing justice kepada rakyat
kalau kita ambil pendekatan begitu. Sebab itu pada saya, kalau nak berunding, itu adalah satu hak semua orang. Nak go back to the drawing board, saya fikir mana-mana parti politik pun boleh berbuat demikian. Tetapi cara kita bertindak mestilah meletakkan keutamaan negara terlebih dahulu daripada kumpulan, puak, faction dan sebagainya. Saya sendiri dalam keadaan kebingungan kenapa tiba-tiba soal perebutan jawatan nampaknya sudah take precedent daripada kepentingan menjaga nyawa dan keselamatan rakyat yang lebih mendesak. Ya. Itu pandangan pribadi saya. Kalau tanya di mana pun, itulah jawapan saya. Malah saya memikirkan soal parti-parti orang Melayu terutamanya. Saya rasa ke arah pilihan raya 15, orang Melayu dan bukan Melayu ingin melihat orang Melayu bersatu. Kerana orang Melayu itu ada trust kepada politik nasional. Kalau orang Melayu dapat bersatu padu, kawan-kawan kita yang bukan Melayu, bukan Mutera akan dapat bersama-sama kita mensejahterakan negara. Tetapi kalau orang Melayu sebagai kelompok trust gagal untuk bersatu padu, keseluruhan politik negara tidak stabil. Dan kita mesti faham, ketidakstabilan yang kita berlaku pun pada masa ini adalah kerana perpecahan orang Melayu sebelum pilihan raya 2014. Adakah tak cukup bagi kita lihat apa yang sedang kita lalui? Kita nak tukar Perdana Menteri 3 kali dalam setahun. Siapa yang stand to benefit? Yang penting sepatutnya kita memikirkan soal rakyat. Tapi malangnya nampaknya pada masa ini mereka-mereka yang diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat, yang lama berpengalaman dalam politik, nampaknya lebih gairah memikirkan soal kedudukan jawatan lebih daripada nak berkhidmat untuk rakyat. Terima kasih. Adakah Majlis Tertinggi UMNO akan bincang tentang keputusan pilihan politik UMNO dan juga tindakan Kalau ada mesyuarat Majlis Tertinggi, sudah tentu perkara itu akan dibincangkan. Sebab saya perhatikan memang ia pun sedang dibincangkan, tapi kebanyakan dalam WhatsApp group dan sebagainya kerana mesyuarat belum dipanggil. Anyway, saya tidak jadi ahli Majlis Tertinggi, saya cuma turut hadir. Tuan-tuan tahu saya dulu bertanding, kalah, kemudian dilantik, kemudian tak lagi jadi Setiausaha Agung UMNO. So I'm not a permanent member dalam Majlis Tertinggi UMNO, saya hanya seorang ketua bahagian. Tapi saya dibenarkan turut hadir atas sifat saya sebagai pengurusi Setiausaha Agung Barisan Nasional dan Setiausaha Agung Muafakat Nasional.